Di dalam genak-genak buah kampung, ada banyak orang duduk di dalam hal sangat takut. Takut apa? Takut macam-macam. Ada orang takut ke hatu. Malam-malam, bila gelap, takut ke hatu seperti hatu buku. Hatu raya, takut hatu orang pero. Takut ke hatu mari usik. Ada juga orang takut ke musuh. Takut musuh mari kacau negeri kita. Takut orang mari buat kerenak kita. Jadi susah kita cari makan. Banyak orang dikatok godeh, bedih mati. Kita pun kena menusuk dalam lubang. Oh, kita susah hati masa musuh. Ada juga banyak orang takut kena penyakit seperti sakit demam, lelah, batuk dan lain-lain lagi. Dengan sebab bila kena penyakit, bakali tak ada siapa menolong di rumah. Kalau orang sesak, payah beli obat. Bakali juga takut tak boleh siap pun. Ada juga banyak orang takut jadi tua. Takut sakit, tak ada siapa tolong. Payah cari makan, berasa susah hati semua. Jadi berbahaya ke tubuh dia. Berjalan pun payah. Orang tua, buat tu pun tak boleh. Buat ni pun tak boleh. Ada juga banyak orang takut mati. Takut ke kubur. Takut kena berdiri dapat Tuhan. Dosa pun banyak. Takut hari kiamat. Takut sangsara azab dalam neraka. Siapa nak pera kita supaya kita tak takut? Nabi-nabi tak boleh tolong kita sebab dia sudah mati belaka. Tapi Tuhan sudah hantar Isa ke dunia supaya mati tanggung dosa dan kesusahan kita di kayu pak cabai tu. Isa pun sudah hidup kelik semula. Dia nak tolong kita di masa lalu ni. Kitab Allah kata Isa sudah kena sakit sebab segala kesalahan kita. Sebenarnya dia tanggung segala kelemahan kita dan dia akad segala penyakit kita. Kerana Isa sudah tanggung segala dosa, orang harap ke dia jangan takut mati. Allah sudah janji orang tu waktu mati masuk syurga terus dengan tak berasa api neraka. Hari kiamat pun kita jadi benar dan suci dapat Allah. Nabi Sulaiman bersabda ada seorang sahabat yang baik pada kita lebih daripada adik-beradik. Siapa dia sahabat tu? Hak Sulaiman kata ialah tiada lain daripada Isa Al-Masih. Isa kata, akulah bersertamu sehari-hari sehingga hari akhirat. Kalau kita beriman atau percaya kepada Isa Al-Masih, tak sah kita takut ke musuh, takut jadi tua. Sebab Isa duduk dekat, bercara ke kita dan tolong kita semua. Waktu Isa di dunia, dia pun buat banyak jin dan hatu-hatu hak usik orang. Hingga orang bertanya, apakah ni dengan kuasa Isa perintah atas segala setan dan setan pun turut perintah dia? Oh, orang hak percaya ke Isa sungguh hatu tak dapat mari wak kerenak ke dia. Isa Al-Masih lah yang kuasa pero kita serta buat segala ketakutan. Marilah percaya ke Isa sebagai penyelamatmu dan penolongmu. Hei, ibu bapa adik kakak dengarlah. Dua orang je duk kecek. Nama seorang tu Ali. Dia tu banyak tua dah. Kira dia lulu dia selai tu lo sipuk dalam laut. Nama orang lain tu Heng. Dia caya Isa Al-Masih. Heng, naik marilah duduk. Amo tua dah. Lau ni amo wak kira ugamo banyak. Nak boleh ke kepala. Boleh seraka. Ali, tak boleh masuk seraka. Ikut belatu. Tok Hanawi masuk free. Tak kena bayar apa-apa. Duduk seraka tu bukan kita boleh beli. Lain kali nak kecek belatu. Hari ni ada kira sikit. Nak wisaing tengok tu lo sipuk sutih. Mana? Duk lah lebih ni. Kau nak wayak sikit dulu. Banyak tahun dulu kita ada anak yate sore. Dia tu panas le sungguh. Dia cari tu lo sipuk hok molek sekali. Satu hari boleh dah. Tapi rahsia
Dia duk lama dalam air tu. Jadi sakit, mati. Lau ni mau duk sore saya ya. Sini tu lo sipuk tu. Lawat sungguh. Banyak tahun dah aku sipek. Tak lama lagi amo nak yale, nak boleh wala, tau klik. Lau ni amo nak tu lo sipuk ni dengan saing. Amo nak beli. Tak leh mek saya. Tak leh. Harga dia tak leh kira. Apa tak leh kira? Amo tak sejua. Sabe anak amo du mati dah boleh tulo sipuk ni. Harga dia darah anak amo. Tak jua. Tapi nak saing. Sabe kasih saing. Hei Ali, mung saing baik. Tapi tak phe lagi. Kata-kata amo sak ni supaya kata tu ke manusia. Tu nak duk di seraka semua-semua. Tapi Ali tak semek saya. Ali kata dah, mung kena boleh pala, boleh seraka. Tapi tu kata dah, harga masuk seraka tu tak boleh kira. Isa masih anak Tuhan tu, dia mati dah, tanggung dosa manusia. Dia bayar harga dah. Ali masuk seraka. Harga ya darah Isa ai masih sani. Ali tak boleh bayar. Hak Ali kena buat kalau mek saya. Kau Tuhan nak Tuhan nak sabit dia kasih kita. Aku tahu. Amo tak boleh bayar nak masuk seraka. Tuhan tu nak saya. Amo kena mek saya. Lau ni nak ambil. Hei adik kakak, mung tak boleh bayar harga seraka te. Isa sani mati dah, tanggung dosa mung. Mung kena mek saya. Siapakah budak itu yang duk tidur dekat ibu? Ialah Isa Al-Masih yang akan kita sangat kasih. Marilah orang berdosa, terimalah ampun ulihnya. Siapakah orang ini yang beri hidup orang mati? Ialah Isa Al-Masih yang akan kita sangatlah kasih. Marilah orang berdosa, terimalah ampun ulihnya. Siapa mati di kayu kerana tanggung dosaku, ialah Isa Al-Masih yang akan kita sangatlah kasih. Marilah orang berdosa, terimalah ampun ulihnya. Siapakah hidup semula, bangun terbit kubur pula, ialah Isa Al-Masih yang akan kita sangatlah kasih. Marilah orang berdosa, terimalah ampun ulihnya. Siapakah naik ke surga, nak turun pula dengan mulia,
misal masa yang akan kita sangatlah kasih. Marilah orang berdosa, terimalah ampun ulihnya. Kasukaan pada dunia, Tuhan Isa datang, beri hatimu kepadanya, nyanyimu pujian, nyanyimu pujian, nyanyimu pujian. Dosa tiada kuasa, kerana Isa jadi. Dosamu diampunkan, hatimu disucikan. Isa menjagamu, Isa menjagamu, sehari-seharian menjagamu. Isa yang merentak dunia dengan anugerahnya. Isa menjadi Raja yang sungguh kasih kita. Airan pun kasihnya, airan pun kasihnya, airan pun kasihnya. Hei, adik kakak ibu apa? Isa Masih tu dia jadi anak Tuhan semua-semua. Bapa pula dia turun masuk dunia ni. Bapa dia kena susah payah, sekak mati kayu pak cabai, tanggung dosa orang. Yawaknya Tuhan tu sangat kasih kita. Sekak atas Isa sak ni, Tuhan wi siapa-siapa hok percaya dengan dia tak kena hukum sampai dosa. Orang percaya tu boleh hidup semua-semua sama Tuhan. Ingatlah akan nama Isa, Juru Selamat yang besar. Namanya sangat berkuasa, tolong saudara. Kalau saudara minta ampun dengan nama yang kuasa tu, Tuhan nak kira hati suci tu firman Tuhan. Kalau saudara hati susah, berasa rusing dan serabut, panggillah akan nama Isa, Ia nak tolongmu. Kalau percaya dengan Isa, Ia nak masuk hatimu. Tiada tinggal kamu langsung, Dia janjikan. Pada satu hari, seorang tua bernama Pok Loh sekali dengan anak bernama Suh pergi jalan tepi sungai. Cik Suh rajin minta kepada Cik nak pergi main tepi sungai. Tapi Pok Loh tu pun ada kerja tiap-tiap petang di tepi sungai tu, bubuh pukat atau siap perahu dia. Pok Loh sangat kasih ke anak dia yang berumur 4 tahun. Adalah anak Pok Loh 3 orang yang mati dah. Tinggallah seorang Suh ni. Cik Suh sangat buah, lagi pun comel dan lagi cerdik. Pagi pergi ke mana-mana, Pok Loh suka membawa Cik Suh buat lamai kerana dia anak seorang. Pada hari tu, apabila dua beranak ia sapa ke sungai, Pok Loh royak kepada Cik Suh, "Hei Cik Suh, mung jangan mainlah tepi sungai, takut rebuh ke dalam air. Sebab air situ dalam dan lagi derah." Kemudian Pok Loh sani duduk beki pukat atau sawah perahu dia. Sebentar lagi Pok Loh terdengar
Anaknya teriak serta dengan bunyi air bu. Oh, Cik Suh sudah jatuh ke dalam sungai. Kemudian Pak Allah saat ni pun bikah bangun paling ulu ilih hendak nak minta tolong orang. Kemudian bersore pun jadi tak ada di tepi sungai tu. Pak Allah pun tak ada duduk ingat fikir lagi, hunggalah dia derah seperti kilat. Apabila sapa ke tepi sungai, Pak Allah saat ni tak ada ingat ke dia kata aku ni orang tua dah. Nak tolong anak, benar pun tak pandai, apa pun tak pandai. Pak Allah pun jadi hilang fikiran situ. Cumanya dia ingat kasih semata-mata kepada Cik Suh. Kemudian Pak Allah saat ni pun terjunlah dia ke dalam air nak pergi tolong Cik Suh. Apabila sapa ke dalam air saat ni, boleh ambil Cik Suh bawa naik mari ke darat. Apabila sapa ke darat saat ni, Cik Suh saat ni sudah selamat. Kemudian Pak Allah saat ni tak boleh nak naik ke darat mai kerana tebing tu tinggi, dengan pelai-lahai, dengan bersusah payah, sertanya dengan berkenaling. Cumanya dia orang tua. Barangkali Pak Allah ni saat ni, barangkali dia tak boleh nak naik dah ke darat. Sabit dia tu saat ni letih, habis letih. Semua pun jadi kenaling, lutut dan lagi kenaling sendi habisnya. Kemudian Pak Allah tu saat ni jadi rebah dia ke dalam air, selelah dia mati. Apabila Pak Allah tu saat ni mati, tinggallah Cik Suh saat ni sore. Kasih Pak Allah kepada Cik Suh, kasih lebih daripada nyawa dia sendiri. Biarlah dia rela mati sendiri pada Cik Suh mati. Inilah daripada satu arti kita boleh kepada budak-budak terai sekali. Sebab apa Isa Al-Masih saat ni dia mati di kayu itu? Iaitu kerana dia sangat kasih dan nak selamatkan kita orang berdosa yang duduk merbahaya api neraka. Nampaknya hal kita yang sangat susah payah. Al-Masih pun berkata kepada Tuhan, biarlah aku turun ke dunia supaya tanggung hukum dosa dia. Jadi Isa rela mati kerana menselamatkan kita orang berdosa. Dia mati di kayu itu supaya terima dalam tubuhnya sendiri hukum Allah atas dosa kita. Alkitab berkata, Isa Al-Masih mati tanggung dosa manusia. Tapi seorang kawan hamba bertanya, balah mana boleh jadi seorang manusia tanggung dosa manusia lain? Saya percaya tiap-tiap orang kena tanggung dosa dirinya sendiri. Oh, benar sangat, hamba jawab. Satu orang tak boleh tanggung dosa orang lain. Tapi Isa bukan serupa kita, dan Isa bukan serupa nabi-nabi lain pun. Isa ialah seorang fisik. Jadi balah mana? Tanya kawan hamba pula. Baiklah, balalah saya jawab nak royak serupa ni. Misalnya, hamba duk piku bagai berat nak buat pergi kedai. Sampai tengah jalan, hamba pun bertemu dengan seorang tua duk huyung hayat piku guni berat. Hamba pun nak tolong orang tua tu. Tak boleh juga. Pasal apa? Pasal hamba duk piku bagai hamba sendiri dah. Begitu, semua orang hak lalu duk piku bagai sendiri. Kalau ada orang hak tak pikul bagai, barulah boleh dia tolong orang tua tu. Tujuan cerita ni ialah genak-genak orang duk pikul dosanya sendiri, tak boleh pikul dosa hak orang lain. Hanya seorang saja di dunia ni hak tak pikul dosa dirinya sendiri. Dia saja boleh tanggung dosa kita. Apakah orang itu? Ialah Isa Al-Masih. Berkata di dalam Alkitab, maka ialah yang tiada berbuat dosa. Maka ia pun sendiri sudah menanggung dosa-dosa kita di tubuhnya pada kayu tu. Hanya sabit Isa, Allah telah berkata, dia tak ada buat dosa. Oh, sukacita kita orang berdosa, sebab Isa boleh tanggung segala dosa kita. Tanggung dosa balah mana? Tengoklah atas bukit Golgota. Nampak 3 orang masing-masing bergantung di kayu. 2 orangnya orang salah, sepatutnya dia mati. Sorenya orang benar, tak biasa buat dosa satu pun.
Dengarlah juga orang ramai hok keliling tengok 3 orang tu. Demo duk maki ke orang hok bergantung di tengah. Ada pun seorang salah hok bergantung sebelah kirinya mengejek-ngejek dia gatik. Tapi dengarlah pula orang salah hok bergantung di sebelah lain berseru pada orang yang benar tu. Ya Isa, ingatlah pada aku. Isa pun jawab, hari ni juga kamu akan berjumpa dengan aku di syurga. Ya adik kakak, ibu bapa, Isa sanggup mati supaya tanggung dosa kita semua. Dengan percaya pada Isa, orang salah yang mati hari itu dapat masuk terus ke syurga. Dosanya Isa telah akad. Adakah kamu percaya serupa orang salah hak minta pada Isa hari itu? Sebenarnya kita masing-masing duk pikul dosa yang berat. Hanya Isa yang boleh tolong kita. Kalau kita percaya, Allah sudah berjanji nak ampun dosa kita dan nak bawa kita ke syurga terus bila sapa sakat kita. Kata Isa kepada murid-muridnya, "Ki Yerusalem pergilah kita, kerana mestilah aku ini akan diikat oleh orang Yahudi, dikeji-keji dan dimaki, dan lagi akan diludahi. Kemudian dikata godanya juga, serta dijatuhkan hukum mati pula. Dan pada hari yang ketiga aku akan hidup semula." Yerusalem pergilah dia, di sanalah diigat Isa oleh ketua imam dan khatib Yahudi, sebab dia sangat deki. Isa itu pun dibawa ke rumah hakim pula. Pilatus namanya, supaya dihukumkan di sana. Lepas Pilatus memeriksa Isa, dia pun keluar dari rumahnya. Kata Pilatus, "Ambilkan kamu sendiri solokan. Aku ini tiada mendapat satu salah yang ia membuat." Kemudian dibawanya pergi supaya disolo sampai mati. Sekarang tengah hari waktunya masa disolo ke dia. Lebih kurang pukul 3, Isa berseru dengan nyaring suaranya itu, "Ya Bapa, ke tanganmu aku ini serah rohku." Lalu menunduki kepala dengan serahkan roh dianya. Pada malam itu juga datang seorang Yusuf namanya. Lalu mayatnya dikuburkan oleh Yusuf dengan kawan-kawan. Lepas 3 hari lagi, pada waktu dini hari, datang perempuan membawa obat kerana hendak membubuh di mayat. Katanya sama sendirinya, batu yang katuk kubur Isa, siapa pula akan membuka dia kerana terlalu besar ia. Tetapi dilihat sebentar lagi juga batu itu telah terbuka. Lalu dijenguk ke kubur ini dan nampak mayat tiada lagi. Tiba-tiba dilihatnya pula 2 orang malaikat ada berserta, bersinar-sinar pakaiannya. Perempuan itu takut ke dia. Lalu kata malaikat ini, "Isa itu tiada di sini. Ia sudah hidup semula. Tidakkah ingat?" Ia berkata, "Selagi ia di negeri Galilea, bahawa tak dapat tiada ia disolahkan oleh ketua, kemudian hidup semula." Beberapa kali Isa menyatakan dirinya di tengah orang-orang. 40 hari dia berjalan dan berkecek dengan kawan-kawan. Kemudian sedang Isa berkata-kata, ia diangkat naik ke syurga. Dan lagi ada awal pula melindung dia dari matanya.
Kalau mau buangkan dosa, mari kepada Tuhan. Jikalau harap padanya, tentu diselamatkan. Pada Isa Al-Masih adalah ampunan. Jiwa kamu Tuhan tentu boleh selamatkan. Darah Isa tertumpah supaya memberi selamat. Marilah dengan percaya dan mintalah berkat. Pada Isa Al-Masih adalah ampunan. Jiwa kamu Tuhan tentu boleh selamatkan. Inilah jalan yang benar, yang memberi senang. Janganlah lengah datangmu mencari ampunan. Pada Isa Al-Masih adalah ampunan. Jiwa kamu Tuhan tentu boleh selamatkan. Siapa mati di kayu kerana tanggung dosaku, ialah Isa Al-Masih yang akan kita sangat kasih. Mari orang berdosa, terimalah ampun olehnya. Adik kakak, ibu bapa, 2000 tahun dulu tu Isa Al-Masih dia mati atas kayu saleh tanggung dosa kita. Aku minta ampunan dengan nama Masih, sucikanlah hatiku oleh darah tubuhmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Amalan dan tangisan tak beri keampunan. Kebajikan dan usaha tak hapuskan dosa. Darah Isa saja beri hati baru dan suci. Tuhan nak wi kita kena dengan dia semua. Bala mana wi kita boleh cuci hati kita dulu. Kita buat ibadah ime-ime tu toleh cuci hati kita. Isa Al-Masih saya boleh cuci hati mu. Dia mati tanggung hukum dosa mu. Serahkan hati ke tangan Al-Masih, tangan berluka sebab dosamu, tangan berkuasa menjaga menolong. Serahkan hatimu. Satu hari tu amo percaya dengan Isa diri. Lalu ni amo tahu Isa boleh pera amo. Amo tu jadi hak dia semua. Tekah-tekah tu iblis mai tipu kita. Tapi amo ni ingat selalu. Tak lewat jahat tu jadi amo jadi bagai Tuhan. Kalau kita kasih dengan Tuhan, kita ambil Tuhan tu mai hidup dalam tubuh kita. Tuhan tu jadi orang cuci, orang tak cemah, orang tak dosa. Ambillah dia mai duduk dalam kita.
Kalau dia duduk dalam kita toleh wak jahat. Kita kena wak baik dengan Tuhan semua. Serahkan hati ke tangan Al-Masih, tangan berluka sebab dosamu, tangan berkuasa menjaga menolong, serahkan hatimu. Adik kakak wi Isa Masih, mari duduk dalam hati semua-semua. Atas bukit di negeri jauh disalibkan Isa, matilah Isa Al-Masih, matilah gantiku. Dia mati hendak tolongku, berkuasa darahnya menyucikan hati aku, beri masuk ke syurga. Paling besarlah kasihnya, patut ku balaskan. Percaya akan darahnya dan turut toladan. Sungguh Isa tu mati sabit dosa kita, tapi dia tubik dalam kubur dia sendiri. Hidup klik semula, baik langit, baik bumi. Nama dia sangat besar. Isa hidup semula, ku bertepuk kala, dan kita boleh hidup selama-lamanya. Tuhan Isa berbangkit, hendak sekalian memberi hormat dan puji namanya di syurga dan bumi. Isa putuskan rantai dan alahkan syaitan. Isa nama yang maha besar di langit dan bumi. Isa Masih dia kasih kita lebih pada kasih ibu bapa anak. Janganlah tak kasih besar-besar ni. Percayalah pada Isa Masih hari ni. Isa kasihkan saya, kitab Allah katanya. Isa mati di kayu supaya tanggung dosaku. Ya Isa kasih, ya Isa kasih, ya Isa kasih,
sangatlah kasihnya. Sudah matilah Isa, pintu syurga terbuka, dosaku diampunkan, sebab Isa kasihkan. Ya Isa kasih, ya Isa kasih, ya Isa kasih, sangatlah kasihnya. Amo nak wayak cerita ya melulu. Tapi kita nak wayak sungguh-sungguh. Kita ni wisne hati. Cita gapo? Koko nanti dengar setelah lagi kita nak wayak. Isa yang masih mati atas kayu saleh tu hidup klik semula. Bakali dia tak mati atas kayu pak dehet tu. Tentu dia mati. Bila dia katung atas kayu saleh tu, oi sedadu mai tikai usuhnya. Tikai lusuh dah tu berdarah dengan air. Orang hidup tu kalau kita tikai tu berdarah saya. Orang baru mati kalau tikai mayat tu berdarah dengan air. Maknanya dia mati dah. Isa masih dia mati dah. Orang tanah mayat dalam kuah. Tapi dia duduk dalam tu 3 hari dia hidup klik semula. Tu hak jamai dulu mu tahu lagu mana? Orang Tino nama Maria dia pergi kubur tu. Dia nampak dalam kubur mayat Isa tu tak ada dah. Sebab 2 orang tu dia pergi tengok juga. Mayat Isa tak ada. Bakali orang curi mayat bawa pergi ke tempat lain. Tak boleh curi mayat tu. Ada sedadu jaga. Pak Isa hidup kelik orang tengok dia. Oh, banyak orang tengok dia. Lulu Maria jumpa Isa dekat kubur. Sebab Isa banyak orang klik dia. Lepas tu orang lebih 500 orang nampak dia. Bakali dia nampak hatu saja. Tubuh ada, bukan hatu. Isa makan nasi dengan saing. Sebab sore mai amok dia. Isa dia peseh. Sobat tu mik tangan tiket dalam rubel. Paku wak kena dia. Isa kata, janganlah bimbang hati. Percayalah dengan aku. Lagu mana dia hidup semula? Isa dia jadi manusia. Tapi dia jadi anak Tuhan hati. Mati tak benar dengan dia. Kalau gitu umatnya takut mati ke dok? Orang percaya dengan dia tak takut mati. Kalau mati pun kita boleh duduk sama-sama dengan Isa. Isa nak turun pula. Bila Isa nak turun pula? Tak ada orang tahu. Isa suruh percaya dengan dia. Kalau kita arak ke dia, kita pun tak takut jumpa dengan dia. Ambo takut mati, takut hari kiamat. Mek tak kena takut lagi. Percaya kat Isa yang masih. Meng kena minta Isa wi cuci dalam hati meng. Meng mati pun tak takut apa-apa. Lau ni juga ada kakak boleh percaya dengan Isa. Hei adik kakakku. Jamai lulu ada seorang jahat do dalam kau. Nama orang tu Berba. Dia hukum mati dah. Katung atas kayu pak cabai. Berbaru tahu hukum ni betul. Dia kena tanggung hukum salah dia buat dah. Tapi dia takut mati. Lama-lama sampai masa dia buying dengan sedadu nak bawa dia pergi tempat buat orang salah. Dengan anak kucing buying dalam pitukuk. Hati dia kejut. Seros sedadu berkata, Berba tu baik gila. Orang lain mati dah kena hukum kat rimeng. Gila. Berapa saat ni dia kata bermana jadi. Amma boleh pergi depan tak payah. Berapa tu duduk tak percaya. Sedadu tu bawa dia pergi buka pintu nate.
Boleh dia tengok kayu pak cabai tiko putung. Tok hatak bukit. Tiko orang duk katung kayu tiko putung tu. Dua orang jahat tu saing berba. Kayu duk tengah tu ialah kayu bagi balba. Tapi dia nampak orang lain katung kati dia. Dia tak payah lagi. Dia tanya sedadu. Pria katung tu apa salah? Sedadu saat ni dia jawab. Nama dia Isa Masih. Tak ada salah apa-apa. Kedua agama Yahudi benci dia. Sampai Isa kata saat ni dia mai pada Tuhan. Kata dia satu dengan Tuhan. Pas demo do ikat dia. Minta hakim vi hukum mati. Hakim saat ni ya tak saya jatuh hukum mati dengan Isa. Tapi tua agama tu minta dapatmu bunuh Isa kati. Barbadok fikir. Bala mana aku boleh lepas? Orang lain mati kati. Tapi sungguh sedadu saat ni wayat dah. Orang mati kati dia. Khabar baik. Hei adik kakak. Sungguh Isa masih mati hari tu. Sebab ia tanah banyak dalam kubur. Hari tika dia hidup klik semula. Isa saat ni dia tak dosa sendiri. Tapi dia mati kena hukum oleh dosa. Pah, siapa? Bukan dia mati kati berbuat saya. Isa yang mati kati manusia nanak orang. Mati kati adik kakak letek. Bokali berdosa kita tu tak supo dosa berba. Dia tu jadi orang bunuh. Tapi kita baca dalam kitab Allah, segala manusia sudah buat dosa. Sampai kita semua kena hukum mati dah. Tuhan tu jadi tu hakim. Kita tak boleh lepas sendiri. Tuhan kalau balas dosa kita wi neraka. Hei adik kakak, amo wayak kabar baik. Sore mati kati adik kakak juga. Yalah Isa masih anak Tuhan. Mumpun boleh lepas tu baik. Lau ni minta terima kasih dengan Isa etik. Ada satu kali, ada orang Tino duduk sebuah kampung. Dia baru menikah. Kerja dia berat. Basuh kain, cuci rumah, pergi air kata. Ada satu hari, orang Tino tu, dia menanak nasi. Dia bui nasi tu ke laki dia. Dua orang tu makan dah. Hak Tino tu cedok air. Ambil sabun, tahi besi, nak basuh puyuk. Dia duduk lama gonyoh-gonyoh. Sekat habis cuci di luar puyuk tu. Lama-lama jadi togok. Dia tak basuh dalam puyuk saat ni. Buat macam tu 4-5 hari. Jadi satu hari dia menanak pula. Bui ke laki dia. Laki dia kata apa? Apa nasi ni tak sedap makan tak lalu. Hak Tino tu pergi ke dapur nak periksa puyuk. Masuk dekat bau busung. Orang Tino bodoh tu dia baru tahu. Banyak hari dah tak basuh dalam puyuk tu. Ya bodoh sangat orang Tino Cito ni. Tapi orang kita dia ingat semua dosa pada luar saya. Orang ni wak luar yang ngok. Tapi hati dia cemah dapat Tuhan. Dosa duk dalam hati kita tak nampak dengan mata. Isa masih wayak kita ni. Ada dua orang naik tempat semenjak kali nak buat ibadat. Seorang tu dia pandai agama. Orang lain tu dia orang jahat. Hak besar tipu orang. Orang pandai agama tu dia ingat dia baik dengan Tuhan. Orang pandai agama tu dia diki dengan orang jahat. Dia minta doa. Ya Tuhan, ku tak suka orang jahat ni. Aku tak biasa tipu orang. Tak biasa curi, buat zina. Aku puasa cukup sebulan. Aku biasa wi duit orang miskin. Tapi orang jahat tu dia tak say masuk dengan orang iman tu. Bala mana orang jahat tu dia tak say masuk dekat orang iman tu. Sabit dia orang jahat. Dia kilaing tu jauh pada orang iman tu duduk sikit.
Ya Tuhanku, kia dengan aku, orang berdosa. Isa Masih, dia kata, orang jahat tu benar dapat Tuhan. Sabik dia tahu, dia orang dosa tu, dia nak tinggal dosa. Orang iman tu dia ingat, dalam hati dia tak ada dosa. Tapi orang lain tak boleh nampak dosa dia. Luar dia yangok, dalam camah. Kita ambil air semua buat ibadat. Tak boleh cuci hati kita. Dosa kita cerah kita dengan Tuhan. Dosa kita tu bawa kita masuk neraka. Tuhan sangat kasih dengan kita. Dia atas Isa Masih. Dia sore saya tak ada dosa. Sabik tu dia boleh tanggung dosa anak orang. Sungguh dia mati dah 2000 tahun dulu. Tanggung dosa manusia. Lau ni orang percaya dengan Isa Masih tu, dia tak kena tanggung dosa diri. Amo minta adik kakak percaya dengan Isa lau ni. Hei adik kakak, ibu apa kita nak wayak. Orang yang melulu. Ada sore. Dia tu tok guru agama Yahudi, dia nama Saul. Dia duduk dalam Baitul Muqaddas. Dia panas sungguh pada agama. Ya melulu. Orang percaya dengan Isa ramah duduk dalam Baitul Muqaddas. Tapi orang alim negeri itu dia wak yanyo orang turut dengan Isa. Orang balik Isa dia kata lagu ni. Dia kata Isa tu mati, hidup klik semula. Saud saat ni dia tak percaya Isa hidup klik semula. Saud saat ni dia kata Isa dia mati saya. Baik dia mati, dia duduk dia kata dia anak Tuhan. Saud tu wak genak orang percaya dengan Isa masuk kok semua. Dia tu wak genak orang percaya dengan Isa tu habis jale dah. Banyak orang kena lari ke negeri lain. Saud tu dia nak amat orang jauh lagi. Jadi satu hari Saud tu dengan saing dia tu dia nak amat orang percaya Isa tu duduk negeri Tamsek. Tiba-tiba tu dia nampak cerah tuang mari atas. Cerah tu lebih matahari. Dia dengar suara dikata, Saud, Saud, wapa mengwak kena aku? Saud jawab, siapa kau tuan? Suara Isa tu kata pula, aku inilah Isa Masih. Bangunlah masuk negeri Damsyik. Situ ku nak wayak. Menawak apa? Saud dia takut. Dia ingat Isa nu mati dah. Teka-teka dia celek mata dah. Tak nampak apa-apa perkara. Pah, Saud tu dia masuk negeri Damsyik. Ikut kata Isa Masih hidup semula tu. Ada sore negeri tu. Caya Isa dah. Dia pergi jumpa dengan Saud. Dia kata, hei, saudaraku Saud, Isa dia pesekku, wi mai wayak orang sini ate. Meng celek mata semula. Setayu kok Saud tu dia boleh nampak. Jadi roh Tuhan masuk dalam hati dia. Wi dia jadi orang baru. Lulu dia tak percaya Isa hidup klik semula. Tapi lau ni dia dengar dah suara Isa Masih. Lulu dia haji lama, dia cara dengan agama. Dia ingat dia haji agama tu jadi pintu masuk syurga. Lau ni dia tahu Isa Masih boleh bawa orang naik syurga. Wi orang percaya dia boleh hidup semua. Pah semua hidupnya. Saud tu dia jadi saksi Isa Masih nanak negeri. Hari ni atek Isa Masih hidup. Isa tu duk lama-lama. Ramai tu ya tak habis lagi. Semua orang percaya dengan Isa Masih tu naik saksi atek. Siapa percaya dengan Isa tu boleh wayak orang lain lagi. Adik kakak, ibu bapa percayalah Isa hari ni. Tok Yi dia duk kecek dengan saing dia. Seorang percaya dengan Isa Masih. Tok Yi duk kata, orang percaya Isa Masih kata anak Allah.
Bala mana boleh Tuhan ada bining anak. Tuhan satu saya. Tak ada kongsi lain. Anak tak ada. Oi cahaya dengan Isa tu naik kepala. Betul Tok Yi dia kata. Tuhan satu saya. Tuhan dia tak mau winning, tak belanak. Bila kita baca kitab anak Allah itu dia masuk ke lain. Isa jadi anak Allah. Mananya sifat Allah jadi sifat dia juga. Dia satu roh dengan Allah. Bukan dia Tuhan lain. Kita Allah kata ada roh suci, roh Allah. Dia Allah juga. Go Tok Yi, serta lagi. Amo pening pala sungguh. Orang percaya dengan Isa kata, Bapa ke Tuhan, anak Allah ke Tuhan. Ada lagi roh suci ke Tuhan. Tuhan ada 3 ke? Dak kita Allah menajar wi cerah. Akal manusia kita no gamak 3 tu. Jadi satu Tuhan. Mari kok ni tak Yi, cuba tengok. Apa tu suruh masuk pintu nate. Tu jaya matahari. Lengah tengok ke langit. Tok Cik nampak mata tu. Apa? Jaya matahari pula. Tok Yi panah juga. Di Tok Yi nampak langit tu bukan tubuh matahari lagi. Cahaya dia saya. Tubuh matahari tu mata manusia kita tak boleh nampak. Fikir sikit lah Tok Yi masuk hati. Cahaya matahari tu dia masuk dalam bilik ni. Tak lain matahari langit. Keduanya jadi satu matahari, bukan lain. Subhanallah. Mata manusia itu besok nampak Isa Masih anak Allah. Jadi satu roh dengan Tuhan Esa. Hak mata manusia tak boleh nampak. Kita Allah ya panggil Isa cahaya dunia juga. Isa anak Allah tolong dunia ni nak jadi cahaya manusia. Hei tak Yi, cuba holo tangan mari sini. Dalam cahaya ni panah bukan. Matahari tu panah. Cahaya panah juga. Tu kuasa dia. Hak widok semua makhluk dunia ni. Orang duk dalam gelap semua. Jadi kuruh, pucat, mudak penyakit. Kuasa matahari tak ada siapa dengan dia. Subhanallah. Hati manusia kita gelap. Hati manusia lemah. Kita Allah kata, orang tak kenal roh Allah dalam hati, tak ada hidup sungguh. Tak kenal Tuhan dia lagi. Apa pedah kita menghaji cara Tuhan satu. Kalau kita tak kenal dia, supaya orang tahu matahari ada, tapi tak biasa wak cahayanya. Tak biasa berasa panas kulit. Dengar kena Bapa Tuhan, anak Allah Tuhan, roh suci Tuhan, baru Tok Yi boleh semua Tuhan jadi satu dengan sebenarnya. Hei adik kakak, aku nak wayak. Ada satu kasih dia jahat semacam. Dia duduk rumah besar supaya rumah raya. Orang lalu kok tu kasih sani tu baik selalu amak dia. Bawa dia masuk dalam kok dia. Masuk dah dalam kok tu susah hati selalu. Tak boleh tu baik. Masuk dah terdepah sorebuk. Duk dalam kok tu ada macam-macam. Ada sore tu ya otak dia baik. Dia fikir dalam hati dia nak buat bom. Nak bom pintu kuk kasih tu. Nak lari tu baik. Tak jadi. Sore lagi orang kaya. Dia fikir dalam hati, dia kata, aku nak wi bagai api licin, nak wi kasih tu lepahku. Tapi tak jadi. Sore lagi dia jadi orang iman. Dia fikir dalam hati dia, aku nak semaya semua-semua, nak baca kitab Allah, tak wi putus. Bau Tuhan wi turun wi depan. Tak jadi juga. Hei, adik kakakku, kasih dok rumah sani, contoh saya. Nama kasih tu dosa. Nama rumah dia tu mati. Kasih dosa tu dok ikat
adik kakak juga. Sabik kita semua tu wak dosa dah. Orang duk dalam kok kasih hak tu susah hati benar. Sikit pun orang duk dalam kok tu dia takut sekali dengan mati. Bila ada seorang mati, dia kena tahu dalam api neraka. Teruklah. Jadi satu hari ada cara molek tu suruh dalam gelap tu. Orang dalam kok tu tengok manusia sore masuk dah. Yalah Isa Al-Masih. Dia kecek orang dosa dalam kok tu. Buying suara dia manis. Jadi puak tu dengar suka hati selalu. Isa saat ni kata, akulah ya hidup. Ku mati dah. Tengoklah, aku hidup sama-sama. Aku pakai anak kucing mati. Dia kuasa bawa adik kakak tubik dalam kok tu. Nak widapah pada kasih dosa tu. Isa tu kata pula, aku sudah mati dah. Tentu Isa masih yang mati dah sekali. Saat ni dia nampak rubai paku tangan kaki dia. Tepat orang wak genak dia kayu pak cabai. Nak wi tahu Isa tu ia mati sungguh. Daimo tu tengok Isa hidup klik semula. Isa kata pula, aku pakai anak kucing mati. Betul. Orang duduk dalam kok tu boleh nampak anak kucing duduk dalam tangan Isa. Isa masih saat ni dia buka ibu kucing. Pintu rumah mati tu buka tengah. Isa masih dia tubik gilulu. Dia paling tengok orang duduk dalam kok tu. Isa panggil dia, mari turut akulah. Aku sudah buka pintu mati dah. Tubiklah. Kasih dosa tak ada kuasa. Nak wak genak kamu lagi. Isa panggil adik kakak marilah tubik pula. Ada orang yang belada, anaknya pun 2 orang. Sikit pun tiada kurang, makan pakai pun seni. Tapi anak bosu ni mau melihat lain-lain negeri. Lalu minta bapaknya bui harta besar koi. Setelah harta dibahagikan, anak bosu mau berjalan. Hartanya itu ia kemakan, hendak mencari kesukaan. Ke negeri jauh ia pergi, jangan bapak mengetahui. Sahaja mau menyukakan diri dengan kelakuan serba-serbi. Hartanya habis dibelanjakan dengan semuanya kawan-kawan. Baru jadi kelaparan dan dia berasa kekurangan. Duitnya pun tiada lagi, kawannya tiada peduli. Ia pun dagang di dalam negeri, rezeki pun di mana mau cari. Ia minta kerja sekarang kepada segala orang belada. Dapat saja segenggam kaca yang makan oleh binatang. Dalam kesusahan ini menyesalah dia ke diri. Sekarang baru susah hati, berasanya separuh mati. Dia berfikir di dalam diri, apa guna demikian peri. Di rumah bapa orang gaji, semuanya dapat cukup roti. Tapi di sini aku binasa, berapa susah aku merasa. Aku hendak pergi ke sana, pulang kembali kepada bapa. Lalu aku hendak berkata, sungguhlah aku sudah berdosa. Aku mau kerja kepada bapa, sama seperti seorang hamba. Lalu ia berakak pergi, berapa bukit ia mendagi. Tetapi sedang jauh lagi, bapa lihat lalu berlari. Bapa itu berkasihan, tiada ingat kesalahan. Beluk leher tiada segan, menyambut dengan tangisan. Kata anaknya kepadanya, ya bapa aku sudah berdosa. Tiada patut aku diterima akan menjadi anak bapa.
Bapa itu menyuruh hamba bawa pakaian yang terutama, lagi disuruh buat jamu yang semua bersuka. Kata dia, anakku sudah mati, sekarang baru hidup kembali. Sudah hilang anakku ini, sekarang sudah didapati. Demikian segala malaikat bersuka cita terlalu sangat jikalau orang jahat hendak kembali dengan bertobat. Kita sudah sesak serupa juga dengan anak itu. Dosa kita bui duka cita dan sangat susah hati kepada Allah. Tapi Allah sudah nyatakan kasihnya akan kita di dalam hal Al-Masih itu mati kerana kita sedang lagi kita orang berdosa. Kalau kita sesah hati dan berpaling daripada semua dosa, Tuhan nak sambut kita dan nak mengampun kita juga. Baik kamu bertobat dan percaya akan Isa Al-Masih. Kasukaan pada dunia, Tuhan Isa datang, beri hatimu kepadanya, nyanyimu pujian, nyanyimu pujian, nyanyimu pujian. Dosa tiada kuasa, kerana Isa jadi. Dosamu diampunkan, hatimu disucikan. Isa menjagamu, Isa menjagamu, sehari-seharian menjagamu. Isa yang merentak dunia dengan anugerahnya. Isa menjadi Raja yang sungguh kasih kita. Airan pun kasihnya, airan pun kasihnya, airan pun kasih.